Buletin Didik 27 Januari bersama saya Khairi Hazwan Muhammad Asri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kementerian Pendidikan KPM belum memutuskan untuk melaksanakan prosedur operasi standard SOP baharu atau mengetatkan SOP pengoperasian sekolah susulan peningkatan kluster COVID-19 membabitkan institusi pendidikan. Timbalan Menteri Pendidikan Datuk Muhammad Al-Amin bagaimanapun menekankan supaya SOP sedia ada dipatuhi sepenuhnya oleh guru, pelajar dan pentadbir sekolah dalam usaha mencegah penularan virus itu di sekolah. Dan sekiranya ada apa-apa keperluan, kita akan umumkan apa yang perlu. Sekiranya diperketatkan ke ataupun apakah SOP akan kita ambil, kita akan umumkan kelak. Tapi kita masih dalam proses untuk mendapatkan laporan lebih lengkap lah. Keutamaan ialah kesihatan, keselamatan pelajar itu keutamaan KPM. Saya minta kepada semua kita kena jaga SOP dengan baik. Jelas beliau, KPM sentiasa meneliti laporan Pejabat Pendidikan Daerah PPD berhubung isu COVID-19 dari semasa ke semasa selain bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan KKM untuk menangani perkara itu. Sepanjang minggu lalu hingga hari ini, 10 kluster baharu berkaitan institusi pendidikan dilaporkan di Sabah termasuk 3 dilaporkan hari ini. Jurucakap Perkembangan Harian COVID-19 Sabah, Datuk Masidi Manjun berkata, ia berdasarkan saringan kontak rapat dijalankan Jabatan Kesihatan Negeri Sabah JKNS dalam kalangan penghuni asrama sekolah. Beliau turut memaklumkan kemungkinan lebih banyak kluster pendidikan dilaporkan di negeri itu dalam beberapa tempoh hari berdasarkan laporan JKNS. Dalam pada itu, Datuk Muhammad Al-Amin meninjau tapak projek Sekolah Menengah Kebangsaan Kundasang Sabah dalam lawatan kerjanya di negeri itu. Projek yang bermula 9 April tahun lalu itu dijangka siap pada Oktober 2023. Dalam lawatan kerja tersebut, Datuk Muhammad Al-Amin mendengar taklimat daripada arkitek dan konsultan di tapak projek SMK Kundasang. Beliau ditemani Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia Dasar dan Kurikulum, Datuk Fakhruddin Ghazali dan Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, Datuk Dr. Misrin Radin. Projek yang dijangka siap pada tahun 2023 ini mempunyai 24 bilik darjah, bilik guru dan kemudahan lain. Ia dijangka mampu menampung 900 pelajar sekitar kawasan Kundasang. Dengan adanya sekolah baru ini, saya cukup yakin dengan kedudukan yang baik di kawasan tanah tinggi, di kawasan pelancongan. Sekolah ini dalam keadaan yang sangat strategik. Saya canangkan sekolah SMK Kundasang, SK Masilau. Kita jadikan sekolah ini sebagai hub ataupun sekolah yang berciri-cirikan pelancongan. Perjalanan dari Pekan Kundasang ke tapak SMK Kundasang yang baru ini mengambil masa 30 minit. Justru kemudahan asrama akan disediakan kepada projek fasa 2 yang dijangka mampu menempatkan 350 pelajar. KPM sentiasa komited dalam memastikan pelajar mendapat kemudahan yang baik bagi memastikan sistem pelajaran yang kondusif. 107 kluster COVID-19 dalam kategori pendidikan yang membabitkan 4,633 kes jangkitan dilaporkan bagi tempoh 1 Januari hingga kemarin. Justru pelajar dan warga pendidikan diseru mematuhi sepenuhnya garis panduan pengurusan dan pengoperasian sekolah 3.0 yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan KPM. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, secara keseluruhan 56 kluster kategori institusi pendidikan Kementerian Pendidikan direkodkan, diikuti 26 kluster bagi kategori pendidikan lain. Daripada 4,633 keseluruhan kes kluster pendidikan, 88.3% atau 4,092 kes lengkap menerima vaksin COVID-19 dan 112 kes menerima dos penggalak. Majoriti kes hanya bergejala ringan, manakala 12 kes dalam kategori 3 dan 4 yang kini berada dalam keadaan stabil dan dirawat di fasiliti kesihatan. Berdasarkan hasil siasatan Pejabat Kesihatan Daerah, kes dan kluster tercetus berpunca daripada ketidakpatuhan SOP warga institusi pendidikan semasa di sekolah dan di luar waktu persekolahan formal, terutama apabila berada di asrama selain individu bergejala lewat dikesan dan masih lagi hadir ke kelas. Murid yang dikuarantin di sekolah juga tidak mematuhi arahan dan prosedur kuarantin, termasuk sistem pengudaraan yang kurang memuaskan di kelas dan asrama. Satu mesyuarat khas diadakan KKM bersama kementerian dan agensi terlibat pada 22 Januari lalu, ekoran peningkatan kes dan kluster sektor pendidikan. Antara cadangan penambahbaikan adalah melakukan penilaian risiko dengan segera supaya pelajar yang dijangkiti COVID-19 dapat diasingkan dan tindakan segera dapat dilakukan ke atas kontak rapat.
Turut dicadangkan, keputusan ujian kendiri COVID-19 yang dilaksanakan oleh murid dengan bimbingan ibu bapa atau penjaga di rumah perlu dilaporkan kepada pihak sekolah. Dalam pada itu, 23 kluster pendidikan dikesan di Kelantan sehingga semalam. Menurut Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan, Datuk Dr. Zaini Hussein, kluster itu membabitkan 21 sekolah dan 2 universiti awam. Semua kluster ini mencatatkan kes positif seramai 796 orang, terdiri 766 murid, pelajar dan kaki tangan sekolah, manakala 30 lagi penuntut universiti awam. Bagaimanapun jelas beliau, kebanyakan yang positif membabitkan kategori 1 dan 2 serta tidak serius. Namun mereka dinasihatkan menjalani kuarantin kendiri bagi mengelak penularan jangkitan. Sebuah modul kelas asas Fardu Ain Kafa Ihsan bakal diperkenal kepada semua pelajar sekolah menengah dalam tempoh terdekat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Idris Ahmad berkongsi modul tersebut masih dalam proses penilaian akhir pihak Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM sebelum diumumkan untuk pelaksanaan. Jelasnya, modul itu hanya sebagai mata pelajaran pilihan kepada pelajar dan tidak diwajibkan untuk diambil. Bagaimanapun pelajar digalakkan untuk mengambil mata pelajaran terbabit. Tambahnya, modul Kafa Ihsan berbeza daripada mata pelajaran pendidikan Islam kerana ia lebih memfokuskan kepada nilai tambah pembinaan peribadi pelajar dan kepimpinan selain soal-soal ibadah. Perkembangan itu dimaklumkan kepada pemberita selepas menghadiri Majlis Multaqa Murabbi Ummah peringkat negeri Sabah hari ini. Kembali di Buletin Didik, 484,639 kanak-kanak berusia 5 hingga 12 tahun telah didaftarkan ibu bapa dan penjaga mereka menerusi aplikasi MySejahtera bagi program pemberian vaksin COVID-19 kepada kanak-kanak PIK Kids yang dijadual bermula 3 Februari ini. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Dr. Nur Azmi Ghazali memaklumkan kira-kira 4 juta kanak-kanak dalam golongan itu layak menerima vaksin COVID-19 di negara ini. Jelas beliau, ibu bapa dan penjaga yang belum mendaftarkan anak mereka boleh membuat tempahan janji temu melalui MySejahtera serta boleh memilih lokasi serta masa vaksinasi yang sesuai untuk anak mereka. Pelaksanaan sistem janji temu akan diperluaskan ke negeri-negeri lain dalam masa yang terdekat. Untuk makluman, sistem ini akan dimuat naik di Play Store pada hari ini dan boleh diakses dalam masa yang terdekat. Ibu bapa atau penjaga perlu mengambil langkah-langkah yang berikut untuk membuat tempahan. Pertamanya, kemaskini ataupun update aplikasi MySejahtera. Keduanya, daftar anak-anak sebagai tanggungan atau dependent dalam MySejahtera. Dan yang ketiganya, ibu bapa yang tinggal di Lembah Kelang akan menerima pautan untuk membuat tempahan janji temu. Beliau yang juga pengerusi pasukan bertindak khas imunisasi COVID-19 kanak-kanak berkata demikian pada sidang media di Putrajaya. Pemberian vaksin Pfizer bagi kanak-kanak yang mempunyai masalah perubatan akan dilaksanakan di Lembah Kelang melalui hospital. Manakala pemberian vaksin kepada kanak-kanak tiada masalah perubatan dilakukan di Pusat Pemberian Vaksin PPV Integrasi. PIK Kids juga diperluaskan ke sekolah dengan kerjasama Kementerian Pendidikan. Kaedah pemberian lain di PPV Offsite, klinik swasta, klinik kesihatan dan program jangkau luar. Penghantaran pertama vaksin PIK Kids akan tiba esok dan terus dihantar ke 52 pusat simpanan vaksin Ultra Low Freezer di seluruh negara. 2 pelajar Pusat Pengajian Perakaunan Tunku Puteri Intan Safinas Universiti Utara Malaysia mengharumkan nama negara di peringkat antarabangsa apabila memperoleh markah tertinggi dalam kertas perperhiasan bagi program Persatuan Akauntan Bertauliah Berkanun ACCA. Lui Pui Mun, graduan Sarjana Muda Perakaunan Sistem Maklumat, memperoleh markah tertinggi bagi kertas Advanced Financial Management AFM Disember 2021. Manakala Tan Yi Wen, pelajar tahun akhir Sarjana Muda Perakaunan, memperoleh markah tertinggi bagi kertas Advanced Performance Management APM. Pencapaian itu meletakkan Pui Mun di tempat pertama di dunia dan Malaysia, manakala Yi Wen berada di tempat pertama di Malaysia dan ke-14 di dunia. Tuah ayam nampak di kaki, tuah manusia pada tuah rezeki Puteri Uda Minit, seorang pelajar orang asli yang berjaya menerima segulung diploma.
Pelajar daripada suku kaum Semai itu menjadi satu-satunya graduan orang asli yang menyerikan pentas Convocation Universiti Sultan Zainal Abidin UNIZA ke-12 kali ini. Kejayaan Tuah Rezeki Puteri adalah hasil kerja keras dan semangat yang tidak pernah pudar dalam menuntut ilmu. Berjaya menamatkan pengajian, anak kepada pasangan Minik Bahlos dan Juliana Bahuda ini mahu menjadi contoh yang baik kepada generasi muda orang asli. Graduan berasal dari perkampungan orang asli Kampung Cenderung Kelubi, Perak ini menerima diploma pengajian bank yang disampaikan Naib Chancellor Profesor Dr. Fazli Adam bersama 254 graduan lain. Baik, Universiti Teknologi Mara UiTM melakar sejarahnya yang tersendiri hari ini apabila menandatangani memorandum persefahaman MOU dengan Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia SPR. Melalui MOU tersebut, UiTM menjadi perintis kepada program kesedaran pendidikan pengundi kelolaan Kementerian Pengajian Tinggi KPT bagi mendukung pelaksanaan undi 18 oleh kerajaan. Berlangsung di Anjung Seri Budiman UiTM Shah Alam pagi tadi, majlis menandatangani memorandum persefahaman ditandatangani oleh Naib Chancellor UiTM, Profesor Teknologis Dr. Hajah Roziah Muhammad Janor dan Setiausaha SPR Datuk Indra Ikmal Rudin Ishak. Majlis menandatangani MOU itu disaksikan Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad. Turut sama dalam majlis tersebut ialah pengerusi SPR Datuk Abdul Ghani Saleh. Dalam konteks pengajian tinggi apabila undi 18 dilaksanakan, seramai 452,559 pelajar dengan 38% daripada 1.2 juta pelajar IPT merupakan pelajar yang berumur antara 18 hingga 20 tahun. Dalam pada itu, Datuk Seri Dr. Noraini turut berkesempatan melancarkan buku laporan kajian pembentukan DNA UiTM, hasil kajian sepasukan penyelidik UiTM yang diketuai Profesor Dr. Amir Shakir Zainul. Seorang gadis Malaysia berusia 12 tahun menarik perhatian ramai apabila menghasilkan kek sate ayam dalam rancangan Britain Junior Bake Off. Lebih manis, Aisyah Syahrul berjaya mara kepusingan seterusnya setelah memtaruhkan budaya Malaysia dalam menunya itu. Dalam menyahut cabaran bertema Dessert Imposter baru-baru ini, Aisyah tampil menyediakan sebuah kek dengan dekorasi hidangan sate. Ia lengkap dengan timun, kuah kacang, bawang merah dan daun pisang di atas kek coklat. I chose to make it look like Malaysian traditional chicken satay. The chicken satay is cookie dough and the peanut sauce is actually caramel sauce sprinkled with peanuts. Juri nyata menyukai kreativiti Aisyah itu. Ia bukan sekadar cantik tetapi juga kaya dengan lapisan inti di dalamnya. This is really tasty. The genoise is beautiful and the filling is balanced so well. Like, I can't fault this at all. Your flavour of your chicken satay, cookie dough, I absolutely love. And when it comes to your cake as well, light, fluffy, the caramel, the flavour combination is great. Aisyah mara ke minggu akhir Junior Bake Off bersama 7 peserta lain. Difahamkan gadis dari Manchester ini mempelajari skil memasak daripada ibunya. Selain saling bertukar resepi dan tip dengan neneknya yang menetap di Malaysia, Aisyah juga gemar menyuntik elemen warisan Malaysia ke dalam resepinya menggunakan rasa dan bahan yang tidak pernah disaksikan dalam program itu sebelum ini. Kereta terbang Aircar menerima kelulusan rasmi sijil kelayakan udara daripada pihak berkuasa pengangkutan Slovakia. Ia sekaligus menjadi langkah pertama ke arah pengeluaran komersial ciptaan kereta terbang itu. Kereta terbang hybrid milik syarikat Klein Vision Aircar ini dilengkapi enjin Bavarian Motor Works BMW 1.6 liter. Aircar menggunakan petrol sebagai bahan api dan boleh mencapai kelajuan lebih 160 km sejam. Malah Aircar juga mampu terbang pada ketinggian lebih 8,000 kaki. Selain mengambil masa 2 minit 15 saat untuk bertukar daripada kereta menjadi sebuah pesawat, Klein Vision memaklumkan bahawa Aircar merekodkan ujian penerbangan selama 70 jam, membabitkan lebih 200 pelepasan dan pendaratan bagi mendapatkan sijil kelayakan udara itu. Aircar berlepas dan mendarat seperti pesawat konvensional serta memerlukan lesen juruterbang untuk diterbangkan. Pensijilan diterima Aircar nyata menjadi titik tolak kepada pengeluaran kereta terbang. Aircar yang hanya memerlukan landasan sepanjang 300 meter untuk berlepas telah melakukan penerbangan antara bandar pertamanya pada Jun 2021 dengan menamatkan penerbangan selama 35 minit antara lapangan terbang antarabangsa yang terletak di Bandar Nitra ke Bandar Bratislava, Slovakia.
Masih di Buletin Didik, sukan. Isu yang membabitkan Persatuan Badminton Malaysia BEM dengan Lee Zijia dan Goh Jinwei dilihat menemui titik penyelesaian. Ia selepas perjumpaan ketiga-tiga pihak bersama Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob di Putrajaya petang tadi. Susulan pertemuan itu, Perdana Menteri mengharapkan arena badminton negara terus cemerlang, mengibarkan jalur gemilang di pentas dunia. Menerusi hantaran Facebook beliau, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob memaklumkan perbincangan antara Lee Zijia dan Goh Jinwei dengan BEM di Perdana Putra itu berlangsung penuh manfaat. BEM dihadiri Presidennya Tan Sri Muhammad Nurza Zakaria serta dua timbalannya Datuk V. Subramaniam dan Datuk Seri Jaharbidin Muhammad Yunus. Perdana Menteri melahirkan kesyukuran dan melihat kemelut tiga pihak itu berjaya diselesaikan. Ia berkaitan hukuman sekatan larangan bertanding 2 tahun yang dikenakan BEM terhadap Zijia dan Jinwei sebelum ini. Dalam perkembangan lain, Kementerian Belia dan Sukan KBS sedang membangunkan akaun satelit sukan bagi menjadi pengukur sumbangan sebenar industri sukan kepada ekonomi negara. Menurut Menterinya Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu, akaun satelit sukan dapat membekalkan data untuk memudahkan KBS membuat perancangan mengenai fokus pembangunan sukan dan konteks ekonomi. Pada Majlis Amanat tahun 2022 kepada warga KBS di Putrajaya siang tadi, Datuk Seri Ahmad Faizal melihat akaun satelit sukan dapat membuktikan kepada Kementerian Keuangan dan Unit Perancangan Ekonomi bahawa peruntukan yang disalurkan kepada KBS bukan bersifat perbelanjaan satu hala tetapi pelaburan dan memberi pulangan langsung kepada keluaran dalam negara kasar KDNK serta pembangunan ekonomi negara. Visi Sukan Negara VSN 2030 yang mengandungi 6 teras utama iaitu pembudayaan sukan, kegemilangan sukan, pembangunan bakat, hub sukan, industri sukan dan profesionalisme sukan kini dalam fasa semakan akhir untuk dilancarkan pada suku pertama tahun ini. VSN 2030 memetakan perancangan 10 tahun Malaysia dengan memperkasakan lagi polisi demi pembangunan industri sukan yang lebih komprehensif, bersepadu dan kolektif. Ke perkembangan hoki Piala Asia Wanita, skuad kebangsaan akan menentang Thailand pada jam 11 malam ini untuk perlawanan klasifikasi 5-6. Pada penentuan klasifikasi 5-8, Malaysia mudah menundukkan Indonesia 6-0. Berdepan Indonesia, skuad kebangsaan bimbingan Nasihin Nubli Ibrahim membuka jaringan seawal minit ketiga menerusi Raja Nur Syarina Raja Shahbuddin. 2 minit kemudian, Nuraini Rashid menyempurnakan pukulan sudut penalti untuk kedudukan 2-0. Ketika lawan mula memperkemaskan permainan, Malaysia yang mempertaruhkan 12 muka baharu dengan menambah gol ketiga pada minit ke-44 menerusi Nur Amirah Shakirah Zulkifli. Suku keempat penguasaan Malaysia terus sukar dibendung Indonesia. Nuraini menjaringkan gol peribadi keduanya untuk melebarkan kedudukan 4-0 pada minit ke-49. Diikuti jaringan kelima Nur Asfarina Isa Yafika pada minit ke-52 susulan sudut penalti. Raja Nur Syarina melengkapkan kemenangan 6-0 skuad kebangsaan berbaki 5 minit permainan. Satu lagi wakil Asia Tenggara, Thailand, menanti skuad negara pada penentuan klasifikasi 5-6 yang dijadual jam 11 malam nanti. Tenis terbuka Australia, 4 jam 42 minit. Itulah masa yang penuh mencabar terpaksa dilalui pemain Rusia Daniil Medvedev sebelum menundukkan Felix Auger-Aliassime dari Kanada untuk meneruskan kemarahan ke separuh akhir. Reputasi Medvedev selaku pemain nombor 2 dunia nyata tidak menggentarkan Auger-Aliassime 21 tahun yang tampil garang memenangi 2 set awal 7-6, 6-3. Pertarungan makin sengit dengan Medvedev kembali mendapat rentak dan memenangi set ketiga 7-6. Terus dicabar Auger-Aliassime, Medvedev bagaimanapun memastikan kemenangan 7-5 pada set keempat untuk mengheret permainan ke set penentuan. Medvedev tidak lagi memberi ruang menamatkan set penentuan 6-4 pada pertarungan yang berlanjutan selama 4 jam 42 minit. Pada saingan separuh akhir, wakil Rusia ini dijadual menentang pilihan keempat dari Greece, Stefanos Tsitsipas. Sementara itu, di kempen bola sepak Piala Asia Wanita, Taiwan mara ke suku akhir apabila menundukkan Iran pada perlawanan terakhir kumpulan A. Seawal minit keempat, Taiwan di depan menerusi Lai Lichin sebelum dia sekali lagi membolosi gawang lawan pada minit ke-31 bagi kedudukan 2-0. Taiwan meneruskan penguasaan untuk menambah gol ketiga menerusi Chen Yanping 5 minit sebelum rehat. Babak kedua, Taiwan meneruskan asakan dan Lichin melengkapkan hat-trick pada minit ke-65 untuk pasukannya selesa mendahului 4-0. Taiwan melengkapkan kemenangan 5-0 menerusi jaringan Huang Xianghui pada minit ke-78.
Gelagat panda ketika sesi fotografi untuk menyambut tahun baru di Wulong, China mengakhiri buletin didik. Saya Khairi Hazwan Asri, salam hormat dan Assalamualaikum. 新生熊猫宝宝，祝全国人民新春快乐，如虎添翼。